Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Sah wang tabung harapan bayar hutang 1MDB. Mujahid cabar debat, Aziz dolak dalik. Orang Sabah bermaruah tolak katak politik. Bila jadi kerajaan, RGU 355 sukar dibentangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel. Satu demi satu, tembelang fitnah PAS dan UMNO terhadap Kerajaan Pakatan Harapan terbongkar sepanjang persidangan di Parlimen. Kemarin, Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz memberitahu Dewan Rakyat ke mana perginya wang tabung harapan Malaysia yang dikutip daripada rakyat sewaktu pentadbiran Pakatan Harapan. Tabung harapan digunakan untuk membayar hutang 1MDB, katanya ringkas. Beliau berkata demikian ketika menjawab desakan Ahli Parlimen Barisan Nasional Tanjung Karang, Tan Sri Noor Omar. Okey. Saya tanya tabung harapan tadi tak jawab lagi. Tabung harapan yang menunjukkan kerajaan Tabung harapan telah digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Pada 16 Mei tahun lalu, Lim Guan Eng dilaporkan berkata semua wang tabung harapan sebanyak RM203,292,117.41 digunakan bagi melunaskan sebahagian hutang 1MDB yang berjumlah RM1,704.78 juta bagi tahun 2019. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Damansara, Tony Phua yang memintanya menjelaskan dari manakah kerajaan memperolehi wang sama ada berdasarkan pinjaman tambahan atau hasil daripada langkah penjimatan. Tengku Zafrul menjelaskan sebenarnya dari segi hutang pada masa sekarang, jumlah hutang keseluruhan negara dalam lingkungan RM854 bilion, tetapi kalau keseluruhan liabiliti kerajaan adalah RM1.2 trilion. Tetapi ini tidak bermaksud negara akan bankrupt kerana ia dapat diukur mengikut keupayaan negara membayar hutang dalam masa ditetapkan, katanya. Negara tidak akan bankrupt. Jadi, apa yang kecoh sangat sehingga membuat kerja jahat menebuk atap yang memalukan Malaysia di seluruh dunia? Semakin jelas, punca rampasan kuasa itu bukan kerana Kerajaan Pakatan Harapan tidak bagus mengurus ekonomi atau Islam dan Melayu diancam, tetapi didorong oleh keinginan peribadi segelintir pemimpin Pakatan Harapan sendiri. Mereka akhirnya belot, iaitu istilah yang digunakan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Mereka belot tatkala Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertungkus lumus menangani pandemik COVID-19. Sebenarnya berapa banyak hutang 1MDB sehingga hari ini yang cuba diremehkan oleh UMNO? Menurut bekas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Amiruddin Hamzah, rakyat menanggung beban ekoran penjarahan besar-besaran yang berlaku pada 1MDB. Kerajaan Perikatan Nasional seperti tidak ada jalan keluar dan mati akal bagaimana untuk membayar balik hutang-hutangnya 1MDB ini yang sebenarnya sudah mencecah hampir RM50 bilion dan mungkin boleh mencapai hingga lebih RM70 bilion akan datang. Sedarlah bahawa permasalahan ini menjadikan bebanan kewangan kita bertambah. Jumlah yang telah dan akan dibayar oleh Kerajaan Malaysia bagi menyelesaikan kemelut 1MDB ini berjumlah RM47.94 bilion, katanya dalam tulisan yang turut diterbitkan di Malaysia Deadline. Menurut beliau, kerajaan hanya mampu membayar faedah hutang 1MDB sahaja, sedangkan pokoknya masih tidak terusik. Itulah kebejatan pentadbiran UMNO Barisan Nasional di bawah kuasa Datuk Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB dan Penasihat Emeritus SRC International. Tanpa iltizam dan kesungguhan yang tinggi untuk menyelesaikan masalah ini seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini, negara mungkin akan secara keseluruhannya rugi lebih dari RM70 bilion disebabkan oleh skandal 1MDB sahaja, kata Amiruddin. Walaupun dijelaskan mulut pemfitnah enggan berhenti,
lalu semakin panjang senarai catatan kejahatan fitnah mereka yang tersimpan dalam rekod malaikat atid. Keriuhan mengenai tabung haji pada sepanjang persidangan Parlimen kali ini masih berterusan. Tiada kerugian dialami oleh tabung haji dalam melaksanakan Special Purpose Vehicle SPV Urus Harta Jemaah Sembilan Berhad UGSB ketika Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof memegang jawatan Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri. Malah, tabung haji terus mencatatkan peningkatan keuntungan sejak 2018, kata Menteri Hal Ehwal Agama Kerajaan Perikatan Nasional, Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Mohamad. Pengurusan Lembaga Tabung Haji semasa memaklumkan bahawa tabung haji telah mencatatkan keuntungan selepas zakat bagi tahun berakhir 31 Disember 2018 berjumlah 1.6 bilion ringgit. Manakala pada tahun berakhir 31 Disember 2019, TH telah mencatatkan keuntungan selepas zakat sebanyak 1.8 bilion ringgit. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Mujahid yang berbunyi, minta Perdana Menteri menyatakan berapa keuntungan tabung haji bagi tahun 2018-2019 dan unjuran keuntungan bagi tahun 2020. Jangan lupa Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang pada 26 Disember 2018 telah menyifatkan tindakan kerajaan Malaysia terhadap tabung haji ini adalah agenda tersirat pihak tertentu untuk menjatuhkan imej Islam. Itulah fitnah yang dilemparkan oleh pemimpin sebuah parti politik yang mendakwa memperjuangkan Islam. Kemudian pada 9 April 2019, Hadi Awang mengulangi saranan agar satu penilaian bebas dan menyeluruh dibuat melalui Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI atau Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC Parlimen bagi menyiasat dakwaan dan salah laku dalam pengurusan lembaga tabung haji. Penumpuan perlu diberikan untuk melaksanakan segala langkah pemulihan yang digariskan bagi meningkatkan integriti dan mengembalikan keyakinan terhadap TH, seterusnya mengangkat kedudukan tabung haji dan ekonomi umat Islam ke tahap yang lebih baik pada masa hadapan, katanya dalam satu kenyataan di petik bernama. Dalam hubungan ini, Mujahid bertanya, adakah kerajaan mempunyai hasrat untuk menubuhkan sebarang Suruhanjaya Diraja RCI bagi menyiasat urus niaga yang telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia? Zulkifli nampaknya mengelak daripada menjawab soalan Mujahid. Sebaliknya, beliau menyalahkan COVID-19 jika prestasi tabung haji tahun ini merosot. Pada masa yang sama, wabak COVID-19 berkemungkinan akan memberi kesan negatif kepada kedudukan ekonomi dan pasaran seluruh dunia, termasuk Malaysia, dan akan turut mempengaruhi prestasi pelaburan tabung haji untuk tempoh seterusnya, termasuk prestasi kewangan tabung haji bagi tahun 2020, katanya. Menurut Zulkifli, sekiranya terdapat keperluan, kerajaan akan menubuhkan jawatankuasa petugas khas yang akan dianggotai oleh mereka yang layak dari segi kepakaran untuk mengkaji sebarang urus niaga yang dijalankan oleh pihak tabung haji dengan memastikan ianya menepati kepentingan tabung haji sebagai institusi milik umat Islam di negara ini. Kelakar, tidak cukup kepakarankah proses audit terhadap laporan kewangan tabung haji bagi kedua-dua laporan kewangan tahun 2018 dan 2019? Mujahid berkata perbuatan mempertikaikan prestasi tabung haji sekarang melukai hati pihak yang berusaha dengan gigih untuk menyelamatkan institusi itu. Ahli politik dalam Kerajaan Perikatan Nasional mengkhianati tabung haji, kata Mujahid. Seterusnya, beliau masih menunggu jawapan bekas pengurusi tabung haji, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim untuk berdebat. Aziz dilaporkan oleh media Mail Online pada 5 Ogos masih mencari masa yang sesuai. Beliau bersetuju berdebat dengan Mujahid pada 22 Julai lalu. Betulkah beliau sedang mencari masa yang sesuai atau sebenarnya takut? Berita terpanas minggu ini ialah mengenai percubaan Tan Sri Musa Aman minggu lalu untuk merampas kuasa di Sabah. Situasi tersebut mendorong Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Syafiee Apdal bertindak membubarkan Dewan Undangan Negeri pada 29 Julai lalu. Maknanya, rakyat Sabah berpeluang sama ada mengekalkan warisan atau UMNO yang berpakat dengan Perikatan Nasional dalam satu pilihan raya negeri yang harus diadakan tidak sampai 60 hari lagi. Ketua Penerangan Parti Warisan Sabah, Warisan, Datuk Dr. Yusof Yaakob mendakwa percubaan menggulingkan Kerajaan Negeri Sabah itu merupakan agenda yang didalangi oleh Perikatan Nasional.
Ahli Dewan Undangan Negeri Sindumin itu juga menuduh Menteri Dalam Negeri yang juga Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri, Datuk Nardin Awang merupakan perancang utama dalam konspirasi politik hingga berlakunya wakil rakyat kerajaan melompat menyokong Musa. Menurutnya, tindakan itu jelas menunjukkan campur tangan daripada Kerajaan Persekutuan apabila ada perjumpaan yang diatur dengan kehadiran beberapa pemimpin termasuk Presiden UMNO ke Sabah. Ini bukan tuduhan tapi memang terang lagi bersuluh apabila perjumpaan itu strategi untuk mengatur seolah-olah wakil rakyat Sabah ini dianggap kraft tangan dan boleh dijual beli seperti beg tangan atau barangan. Ini satu kenyataan yang mengecewakan orang Sabah kerana kita ada maruah. Kita bukan kraft tangan, sebab itu sehingga kini masih bertahan bersama warisan. Beliau mendakwa agensi-agensi tertentu digunakan untuk menggugat pemimpin warisan sehingga masuk ke dalam rumah. Lebih dahsyat apabila ada pengaruh luar yang menggunakan agensi kerajaan sedangkan fungsi kerajaan persekutuan sepatutnya memberi panduan menjaga supaya negeri-negeri di Malaysia stabil. Tapi ada individu tertentu di kerajaan persekutuan yang terlibat dalam konspirasi ini. Katanya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) datang ke rumah pemimpin yang menyokong warisan. Jika tawaran tidak diterima, rumah mereka digeledah dan ini perbuatan menyusahkan rakyat, ujarnya. Beliau berkata demikian dalam satu temu bual bersama Sinar Harian baru-baru ini. Sementara itu, Syafiee berkata Dewan Undangan Negeri terpaksa dibubarkan demi mengelakkan ketidakstabilan pentadbiran negeri ini disebabkan pelbagai tekanan daripada Kerajaan Persekutuan. Presiden warisan itu mahu calon yang setia kepada parti dan tidak akan melompat seperti katak politik. Kesetiaan kepada parti penting kerana jika tidak, tiada gunanya meletakkan calon yang mempunyai kredibiliti sekalipun jika akhirnya mereka melompat parti dan berpaling tadah. Kalau itu kriteria dia, kita boleh letak pemegang ijazah, kita boleh letak pakar, kita boleh letak doktor, tetapi esok melompat tiada gunanya. Bagi kita, keutamaan mereka mesti mempunyai kesetiaan terhadap perjuangan yang ada, ujarnya dalam satu kenyataan di Facebook. Setelah Dewan Undangan Negeri bubar, Bernama melaporkan Musa sebagai berkata, pilihan raya adalah tidak perlu dan membuang masa dan wang serta memudaratkan nyawa rakyat ketika negara berdepan dengan wabak coronavirus COVID-19. Anehnya, Musa yang dahulu dikatakan sakit dan perlu mendapatkan rawatan susulan, tiba-tiba segar dan mahu menjadi Ketua Menteri Sabah semula setelah semua 46 tuduhan rasuahnya digugurkan. Tiba-tiba beliau teringat kepada bahaya COVID-19 sedangkan ketika merancang untuk menjatuhkan kerajaan negeri tidak pula mempertimbangkan mengenai risiko wabak tersebut. Rakyat sedang memahati apakah langkah SPRM dan polis setelah laporan terhadap tuduhan membeli undi dibuat oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Moyok Jennifer Lasimbang pada 24 Julai lalu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, benarkah pembentangan cadangan pindaan Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah, Kurungan Bidang Kuasa Jenayah, Kurungan Pindaan 2016, RUU 355 di Parlimen semakin rumit setelah PAS menjadi kerajaan. Tetapi itulah alasan yang digunakan oleh pemimpin PAS apabila mereka dipersoal mengenai nyawa mereka, iaitu hudud yang kononnya boleh dilaksanakan jika RUU 355 diluluskan. Malah Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang berkata RUU 355 tidak perlu didahulukan pada masa ini. Beliau membuat kenyataan tersebut dalam temu bual dengan utusan Malaysia baru-baru ini. Kata Hadi Awang, pembentangan RUU 355 perlu melalui proses pindaan perlembagaan. Caranya ialah proses pindaan perlembagaan. Ini melihat kepada mana yang perlu didahulukan. Oleh kerana kita menghadapi masalah COVID-19 dahulu pada hari ini, masalah dan hal-hal lain dahulu, maka dahulukanlah apa yang perlu didahulukan, katanya. Sebelum pilihan raya umum ke-14, PAS begitu bersungguh-sungguh memperjuangkan RUU 355 sehingga mengadakan perhimpunan ungu RUU 355 di Padang Merbok pada 18 Februari 2017. Pemimpin UMNO juga kononnya menyokong mereka. Anehnya, setelah diberi peluang itu, PAS menangguhkan usul RUU 355 selepas membentangkannya dalam persidangan Parlimen pada April 2017. Sejak itu, berbagai-bagai alasan yang dibuat oleh parti itu untuk menangguhkan pembentangan di Parlimen. Kini, alasan COVID-19 pula digunakan.
Timbalan Presiden PAS, Datuk Tun Ibrahim Tuan Man pula mengaku sebenarnya sukar untuk meminda RUU 355 apabila parti itu sudah menjadi kerajaan pusat. Dulu kita pembangkang, tak apalah kita desak kerajaan Pakatan Harapan atau Barisan Nasional sebab kerajaan itu bukan kita. Tapi sekarang kita dah jadi kerajaan. Kalau kita desak, maknanya kita desak kita. Kalau kita marah kita sendiri. Ujarnya ketika berucap merasmikan Mesyuarat Agung PAS kawasan Temerloh, Pahang baru-baru ini. Contoh dalam isu RUU 355 menjadi pembangkang mudah dalam Parlimen mendesak usul gubal peraturan RUU 355 untuk dilaksanakan sebab kita pembangkang. Pembangkang tak perlu fikir perkara-perkara kaedah sistem. Peraturan-peraturan itu bukan kerja kita. Itu kerja kerajaan. Namun kita sudah pun menjadi kerajaan. Kita ada perlembagaan negara. Bukan senang dan ianya amat mustahil untuk laksanakan, tegasnya. Beliau kemudian membebel mengenai prosedur bagaimana RUU 355 itu boleh dibentangkan. Sekarang apabila kita jadi kerajaan, kita nak buat RUU 355, kita kena buat mesyuarat dengan mufti-mufti, mesyuarat dengan majlis raja-raja, kena bentang satu persatu kepada raja-raja Melayu sebab urusan agama di bawah raja-raja, katanya. Katanya ia melibatkan banyak pihak termasuk Majlis Jawatankuasa Agama Islam Peringkat Kebangsaan, Peguam Negara dan Perlembagaan Negara. Banyak kerjalah, katanya. Kelakar sungguh alasan Presiden dan Timbalan Presiden PAS. Seorang guna alasan COVID-19, manakala seorang lagi guna alasan sebab sudah jadi kerajaan, maka pembentangan RUU 355 menjadi sukar. Adakah maksudnya selama ini PAS tidak mengikuti prosedur dan undang-undang yang ada? Jika takdirnya PAS kembali menjadi pembangkang, adakah PAS akan kembali tidak mengikut prosedur dan undang-undang yang ada? Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.